Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri ulasan buku dan kali ini saya ingin mengulas buku yang baru saja saya habis baca, Himpunan Risalah Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Okey, yang dihimpun dan diterjemahkan oleh Aizad Izzuddin bin Luqmanul Hakim. Diterbitkan oleh Terbitan Gerakan Pena Malaysia dengan harga RM30. Sayang sekali buku ni saya, sebelum buat video ni tadi, saya cuba cari di Shopee, cuba cari di Lazada, tidak ada. Tetapi ada seseorang yang menghubungi saya melalui Messenger, Facebook Messenger dan bertanya jika saya berminat, maka saya pun berminat, terus pesan dan terus dapat buku ini. Baik, kenapa saya nak baca buku ni? Kenapa saya nak ulas? Kenapa saya nak syorkan buku ini? Sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah antara tokoh yang banyak tuduhan, banyak fitnah yang dilemparkan ke atasnya bahawa beliau memiliki akidah yang terpesong, bahawa beliau terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka saya baca, saya kaji, nak tahu betul ke tuduhan tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, entah-entah yang menuduh tu pun tak tahu apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah tu, meskipun dia seorang ustaz yang masyhur, meskipun dia seorang ustaz yang selebriti. Ya, kita ataupun saya nak kaji apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni ada akidah Nur Muhammad, apakah dia memiliki akidah apakah dia memiliki akidah batiniah, apakah dia memiliki akidah mujassimah, yang ini menjisimkan Allah seperti mana makhluk, akidah musyabbihah, yang ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Okey, daripada buku ini ternyata semua tuduhan-tuduhan tersebut adalah palsu dan bila saya membacanya saya mendapati beliau memiliki akidah yang selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah pada zaman generasi salafus soleh, pada zaman terawal, 3 kurun terawal umat Islam. Yang itu tu penting tu. Sebab sekarang ini every Tom, Dick and Harry claims himself as ahli sunnah wal jamaah, says he is holding to the creed of ahli sunnah wal jamaah, but they themselves has a lot of funny beliefs regarding Allah, which contradicts the ahli sunnah wal jamaah. Jadi di sini pengarang telah pun menyenaraikan. Kita dapat fokus pula ya. Okey, senarai risalah-risalah yang beliau terjemah dan himpunkan ke dalam buku ini ya. Baik, sebelum itu di belakang buku ini boleh pula fokus ya. Okay. Beliau menukil 3 kata-kata daripada 3 orang tokoh tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ya. Jadi saya nak baca supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat mengetahui secara adil kedudukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ya. Pertama sekali dinukil daripada kata-kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Awlawiyat. Beliau berkata ya, Yusuf Al-Qaradawi berkata, bagi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab, perkara akidah adalah menjadi keutamaannya untuk memelihara benteng tauhid dari syirik yang telah mencemari pancaran tauhid dan dikotori kesuciannya. Beliau telah menulis buku-buku dan risalah-risalah. Antara risalah tu yang dihimpun dalam buku ini. Dalam perkara tersebut, beliau bangkit menanggung bebanan secara dakwah dan praktikal dalam memusnahkan gambaran-gambaran syirik. Demikian kata-kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kemudiannya, kata-kata daripada Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau berkata dalam kitabnya Risalah Mujaddid Ad-Din fil Qarn Al-Thani Asyara. Beliau berkata, sesuatu yang tidak syak padanya menyedari hakikat yang sebenar, bukan untuk meredakan sesiapa, berpegang kepada ayat Quran yang agung yang bermaksud jangan kamu kurangkan manusia apa yang menjadi hak-haknya, bahawa iaitu ayat tadi surah Hud ayat nombor 85,
bahawa suara kebenaran yang paling berani, pendakwah yang terbesar untuk islah, yakni pembaikan umat Islam, pembaikan membina umat, jihad dan mengembalikan individu Muslim kepada berpegang dengan jalan salafus soleh yang terbesar ialah dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab pada kurun ke-12 Hijrah. Tujuannya adalah untuk mentajdidkan kehidupan Muslim setelah secara umum dicemari dengan pelbagai khilaf, kekeliruan, bid'ah dan penyelewengan. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab ialah pemimpin kebangkitan agama dan pembaikan, yakni islah yang dinantikan, yang menzahirkan timbangan akidah yang bersih. Siapa kata ni? Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Okey, nukilan yang ketiga pula ialah daripada Syekh Muhammad Qutub dalam kitabnya Halumun Nakhruj min Az-Zulumat. Beliau berkata, sesungguhnya kebangkitan yang benar lagi sejati itu tidak dapat dimasuki oleh unsur-unsur kristianisasi. Maka sesungguhnya gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ialah satu berita gembira yang hakiki kepada kebangkitan umat ini daripada kelalaiannya. Sesungguhnya gerakan yang telah dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bagi menjernihkan kembali akidah adalah satu gerakan hakiki dalam menggerakkan kebangkitan dunia Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cuba bandingkan kata-kata daripada tiga tokoh ini. Bukan tokoh selebriti, tapi tokoh yang masyhur dalam dunia Islam yang telah memberi kata-kata mereka, pandangan mereka tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bandingkannya dengan tokoh-tokoh selebriti di Malaysia yang asyik-asyik melemparkan tuduhan, melemparkan fitnah ke atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Cuba bandingkan ya. Dan okey, tak nak pakai dia orang ni, kita baca sendiri apa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila ada tuduhan, apabila ada fitnah, kita nak tahu kisah sebenar kan? Apa cara terbaik? Kita baca sendiri, zaman dia tak ada YouTube, kita baca sendiri hasil tulisan tokoh yang dituduh, tokoh yang fitnah tersebut. Betulkah tuduhan-tuduhan itu? Betulkah fitnah-fitnah itu? Jadi buku ini antara satu sumber yang baik. Kenapa saya kata baik? Sebab terjemahannya bagus. Jadi mudah dibaca. Sebab dari bahasa Arab nak diterjemah ke bahasa Melayu tidaklah mudah ya. Sebab kekayaan bahasa Arab untuk diterjemahkan ke bahasa Melayu memang susah. Saya pun mengalami ataupun mengetahui kesukarannya ya. Jadi buku ini 199 muka surat secara total, RM30, kualiti buku bagus, cetakan pun bagus, mungkin teks ayat Quran sahaja agak kecil ya. Baik, antara satu perkara yang saya nak kongsi daripada buku ini ialah antara tuduhan yang dilemparkan ke atas Muhammad bin Abdul Wahhab ialah dia berkata kekufuran umat Islam pada zaman dia lagi teruk daripada kekufuran zaman Rasulullah SAW, daripada kekufuran Abu Jahal dan Abu Lahab. Biar benar umat Islam di Mekah, di Madinah, di semenanjung Arab ketika itu, betul ke perkara-perkara syirik yang mereka lakukan itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah pada zaman Rasulullah SAW. Jadi dalam tulisan ini memang ada satu bab yang beliau menyentuh perkara ini ya, dan beliau memiliki dalil, okey, iaitu surah Al-Isra ayat 67. Surah Al-Isra ayat 67, surah nombor 17 ayat nombor 67, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa iza massakumud durru fil bahri,
dan apabila dirasakan, apabila dikenakan kepada kalian, yang ini orang-orang kafir musyrik ya, ad-durru, satu kemudaratan, satu bahaya, fil bahri, di lautan, dalla man tad'una illa iyyahu, maka hilanglah, maka lenyaplah segala sesiapa yang mereka seru, sesiapa yang mereka doakan sebelum tu, illa iyyahu, kecuali kepadanya, yang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum, maka tak kala kami selamatkan mereka, ilal barri a'radtum, kepada darat. Yang ni mereka tadi di laut, lalu Allah pun selamatkan mereka sampai selamat ke darat, mereka pun berpaling. Yang ni berpaling daripada berdoa kepada Allah, kembali kepada apa yang mereka doakan sebelum itu. Wa kanal insanu kafura, dan memanglah manusia ini sentiasa ataupun selalu bersikap kufur. Apa maksud ayat ini, tuan-tuan? Okey, kaum musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, pada masa ketenangan, pada masa biasa-biasa, mereka lazim berdoa, mereka lazim menyembah, mereka lazim meminta, menyeru kepada berhala-berhala, kepada orang-orang yang telah mati. Okey, meminta sesuatu hajat, meminta sesuatu manfaat. Apabila ditegur, mereka berkata, kami tidaklah sembah mereka ini kecuali untuk mendekatkan kami, mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan berhala-berhala tersebut ataupun manusia-manusia tersebut sebagai jalan tengah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah ini, apabila mereka ditimpa dengan sesuatu bahaya, mereka dalam suasana kecemasan, seperti ketika mereka sedang berlayar, maka ada ribut, ombak tinggi apa semua tu, mereka meninggalkan semua sembahan-sembahan itu, mereka meninggalkan patung-patung dan manusia-manusia yang mereka doakan sebelum ini, mereka tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila telah diselamatkan, bila Allah selamatkan, mereka selamat sampai ke darat, mereka berpaling dan kembali berdoa kepada patung-patung dan individu-individu manusia-manusia tersebut. Ya. Jadi, poin penting di sini, kaum kafir musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa tenang, pada masa biasa-biasa, mereka berdoa kepada patung dan kepada sesama manusia, khasnya yang telah meninggal dunia, yang mereka anggap sebagai ada karamah lah, ada wali, sebagai wali ke apa ke. Tetapi apabila ditimpa dengan sesuatu kemudaratan, sesuatu bahaya, mereka meninggalkan semua patung, semua makhluk, semua individu, mereka berdoa direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan umat Islam pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada masa tenang pun mereka berdoa kepada patung tak ada, tetapi kepada makhluk-makhluk yang telah meninggal dunia tu, yang ini bertawassul ataupun lebih tepat disebut istighasah. Mereka meminta tolong, wahai fulan, pergi ke kubur, wahai fulan, aku ada hajat ni, aku hajat ni tu. Mereka melakukan sedemikian pada masa tenang dan juga pada masa ditimpa dengan sesuatu mudarat, ditimpa dengan sesuatu kesusahan, ditimpa dengan sesuatu kesukaran, mereka lagi sungguh-sungguh berdoa kepada makhluk-makhluk dalam kubur tu. Mereka lagi bersungguh-sungguh menyeru kepada Nabi ke, kepada mana-mana wali ke, sesiapa yang mereka yakini, untuk beristighasah, untuk meminta tolong agar mereka, ahli kubur itu, membebaskan mereka daripada bahaya tersebut, daripada kesukaran tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kekufuran atau kesyirikan yang dilakukan oleh umat Islam pada zamannya lebih teruk, lebih dahsyat daripada kesyirikan, kekufuran yang dilakukan oleh kaum musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Surah Al-Isra, surah nombor 17, ayat nombor 67. Tuan-tuan dan puan-puan, terhadap tuduhan ini, kalau kita sekadar mendengar orang tuduh, Syekh Muhammad Abdul Wahab tu, Syekh Wahabi tu, dia kata orang Islam zaman dia punya kesyirikan tu, kekufuran tu lagi teruk
daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi teruk daripada kaum musyrikin zaman Rasulullah, lagi teruk daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita pun kalau dengar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, teruknya tuduhan tersebut. Tapi bila kita faham apa sebenarnya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita akan tahu ada kebenaran di sebaliknya. Kerana, saya ulangi, kaum musyrikin pada zaman Rasulullah, pada zaman tenang-tenang, barulah mereka berdoa pada patung-patung dan pada manusia-manusia. Apabila ditimpa dengan sesuatu kemudaratan, dengan sesuatu bahaya, mereka bukan nak kata tinggalkan. Sebagaimana ayat tadi, hilang. Lenyaplah semua sembahan-sembahan tu, semua manusia-manusia itu, mereka berdoa direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang Islam pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada zaman ketenangan pun, pada zaman biasa-biasa pun, bukan pada zaman, pada masa, pada keadaan biasa-biasa pun mereka berdoa pada ahli kubur, yakni istighasah. Pada masa ditimpa dengan mudarat, dengan bahaya pun, mereka lagi sungguh-sungguh berdoa, beristighasah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Ya. Baik, mari kita baca apa yang beliau katakan. Okey, daripada tulisan ni ya. Kamu telah mendengar dari ayat di atas, yang ini surah Al-Isra, surah 17 ayat 67, bahawa Allah menyatakan bahawa apabila mereka, yakni kaum kafir musyrik pada zaman Rasulullah, ditimpa bahaya, mereka meninggalkan pimpinan dan syekh mereka kerana hajat mereka tidak mampu dipenuhi, malah mereka tidak memohon perlindungan daripada apa yang telah disebutkan. Bahkan mereka mengikhlaskan permohonan kepada Allah semata-mata. Namun, apabila kesusahan itu telah berlalu, mereka kembali mensyirikkannya, kembali mensyirikkan Allah. Sebaliknya, apa yang kamu lihat pada kaum musyrik pada zaman kita ini, ya, umat Islam yang banyak melakukan syirik pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab, kemungkinan sebahagian daripada mereka mendakwa seseorang itu adalah orang alim, berkepribadian zuhud, mahir berijtihad dan rajin beribadah. Apabila ditimpa kesusahan, mereka meminta pertolongan daripada selain Allah. Tadi kaum kafir musyrik di Mekah tu, bila ditimpa kesusahan, mereka mengikhlaskan doa, meminta pertolongan kepada Allah sahaja. Tetapi pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab, meminta pertolongan daripada selain Allah, seperti Ma'aruf Al-Qarhi dan Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang lebih mulia daripada mereka berdua, seperti Zaid bin Al-Khattab dan Zubair bin Al-Awam, dan yang lebih mulia daripada mereka, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Di samping itu, perkara yang lebih besar dan dahsyat daripada itu adalah mereka meminta pertolongan daripada taghut, orang kafir dan orang murtad, seperti Syamsan, Idris dan Yusuf. Dan mereka yang serupa dengannya, dan Allah jualah yang lebih mengetahui. Tentang Syamsan, Idris dan Yusuf ini ada nota kaki. Ketiga-tiga mereka ini adalah orang mati yang disembah di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana ketika itu menyembelih binatang korban di kubur mereka bertiga, dan mereka juga mendirikan solat kepada kubur ketiga-tiga individu ini. Ini keadaan syirik pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka melakukan sembelihan di kubur orang-orang yang mereka dakwa sebagai wali ataupun ada karamah ke, orang soleh ke apa ke, dan juga solat kepada ketiga-tiga individu ini. Okey, jadi ini satu perkara lah daripada banyak manfaat lain daripada buku ini. Ya, kita dapat faham akidah sebenar Muhammad bin Abdul Wahab, dan kita juga dapat menyedari betapa salahnya, betapa palsunya tuduhan-tuduhan orang yang menuduh perkara-perkara yang tidak benar ke atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi itulah sedikit ulasan saya terhadap buku ini, terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Baik. Okey, sehingga sini sahaja dahulu. Dan sekarang ini hampir hujung bulan Mac. Sudah berapa buku saya buat ulasan?
Sebab ulasan buku yang saya buat dalam video ini ialah buku-buku yang saya baca. Jadi Alhamdulillah saya telah untuk tahun 2022 ni saya telah baca beberapa buah buku. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan juga pun banyak membaca. Betul tak? Okey, ayo tuan-tuan dan puan-puan kita menjadi orang Islam yang berilmu dalam agama kita ini berdasarkan ilmu yang sahih. Ya, baik kita tonton video, kita baca buku, pastikan ia buku-buku yang sahih, buku-buku ilmiah, buku-buku yang berfakta. Dan yang penting, ayo kita banyak membaca buku. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.